Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Yusuf. Sambungan kita ayat yang ke-67. Ayat 67, tanda ayat dia tu. Ayat 67 juzuk yang ke-12. Juzuk yang ke-12, juzuk yang ke-13, surah yang ke-12. Dia ada surah, ada juzuk kan. Juzuk 13. Kita masuk dah semalam juzuk 13. Surah yang ke-12 bagi jemaah yang ikuti dengan pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 452. 452. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasannya insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahid وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أكبر. Ini dia panggil episod yang ke-12. Tanda ni, pelajar kita ni dia suka menulis. Episod yang ke-12, adik-beradik Yusuf berangkat ke Mesir sekali lagi. Mana dia balik pujuk ayah dia, Nabi Yaqub, nak bawa adik pergi sekali. Sebab sudah janji dengan Al-Wazir, Ma'ali Al-Wazir, bagi warning siap dah. Tak mari adik-adikmu Bunyamin, fala taqrabun, mu tak boleh dah dekat dengan aku. Ada kata tak boleh masuk Mesir. Lepas tu lah kita bergurau kata Yusuf Bunyamin tu visa masuk Mesir. Mu nak mari Mesir, nak dekat dengan aku, nak jumpa aku, bawa adikmu. Berat tu. Maka setelah mereka pujuk ayah dia dengan janji-janji yang telah dibuat, perjanjian yang telah buat, maka Yaqub melepaskan anak dia pergi. Sebenarnya Yaqub ni, dia bukan orang kampung biasa, bukan orang tua. Dia Nabi. Awal lagi episod, dia tahu dah Yusuf ni tak mati. Kan? Kalau tidak, macam mana nak jumpa sebelah bintang dengan matahari dengan bulan boleh hormat ke dia? Maknanya farasah dianya anak dia ni tak mati.
Cuma sedih duka cita tu ada lah. Nak kata apa. Baik. Maknanya yang kedua belah ni kita kata adik-beradik dia berangkat ke Mesir semula dari bumi Kanaan. Ayah dia pesan. Kuatlah pesanannya. Macam-macam pesanan ni. Sebab apa ni? Kita tengok sikit hari. Wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahid. Allahu akbar. Dan Yakub berkata lagi, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk ke bandar Mesir dari sebuah pintu. Mengikut ahli sejarah kata, entran pintu masuk Mesir ni ada 4 pintu. Ada 4 pintu masuk. Nak masuk ke bandar Mesir tu. Kalau kita agak banyak lagi, masuk kau ni mana pintu 4 boleh masuk ke bandar Mesir. Ayah dia besar, mu jangan masuk satu pintu. Wadkhulu bin abwabim mutafarriqah. Tapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlainan. Apa sebab? Tengok nota di bawah. Nota 405 kata, tujuan Nabi Yakub alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam melarang anak-anaknya masuk beramai-ramai ke bandar Mesir dari sebuah pintu yang tertentu ialah supaya mereka, tanda ini sebab dia, supaya mereka sebagai orang luar yang mempunyai bentuk pakaian yang sama. Pakaian orang apa ni, Kanaan gini pakaian dia. Maknanya kalau mari sekelompok sebelah orang, pengawal-pengawal celek mata lah, ni geng mana ni? Puak mana mari ni? Mari nak merapok makan yang negeri kita. Kita ni kalau musim biasa tak apa, ni musim gawat. Orang tumpu masuk ke Mesir nak cari makanan. Kita pun kalau tempat kita ni ada tumpuan, kita pun jadi buat mana mari pelik tu kan. Jadi nak Yakub ni mengambil sikap berhati-hati supaya orang tak tengok anak dia ni berbahaya kepada negeri Mesir. Mari ramai-ramai, mari luar ni buat ni pelik pakaian ni. Jadi nampak mudah kesan. Boleh jadi pengawal-pengawal akan mari bertindak. Biasalah orang tua ni pesan tu kuat. Macam kita juga, waktu duduk di rumah tak ada pesan apa-apa, bila nak pergi jalan sudahlah mak dia. Tak berhenti-henti jak lepas subuh pak cerah duk mai pesan tu pesan ni. Ini. Jadi Nabi Yakub ni pesan. Dia kata, oleh kerana bentuk pakaianmu ni sama, supaya tidak dicurigai oleh orang-orang raja sebagai satu kumpulan yang berbahaya. Kalau mari jujur, mari mana? Jadi kalau kita pecah 2 orang sini, 2 orang itu ni, jadi nampak kecil. Nak kecilkan bilangan. Itu satu hikmah. Ada juga, ini yang kedua, tulis letak nombor 2 di kitab. Kitab sendiri lah. Kitab masjid jangan tulis. Atau supaya mereka tidak terkena penyakit ain. Tanda tuan-tuan. Dia panggil penyakit ain. Penyakit ain ni penyakit pandangnya mata jahat. Kenapa? Kerana mereka masing-masing cantik parasnya dan elok bentuk tubuh badannya. Jadi Yusuf comel, adik-beradik dia pun comel juga. Cuma ada orang tak comel perangai tu cerita lain kan. Bentuk comel. Sebab apa dia ni? Kata dia ayah dia, aku takut kena ain. Kita ni para jemaah sekalian, penyakit ain ni penyakit benar. Dalam hadis Nabi SAW beritahu, innal aina haqqun. Nabi kata ain tu betul. Penyakit ain, penyakit orang tengok pelik. Pasal itulah kita ni para jemaah sekalian, kalau kita tengok ada benda pelik kau budak comel, jangan ada comelnya bulaknya budak ni ada kutip pipi lah. Kita kena kata masya-Allah tabarakallah. masya-Allah. Dia kena guna perkataan itu menunjukkan Allah Taala yang cipta budak ni, masya-Allah tabarakallah, barulah kita gosok. Ni kau duk main comel-comel. Lepas tu lah ana tegur kawan-kawan kita yang suka duk post gambar baby mereka dalam Facebook. Jangan main. Kawan-kawan anak ni tu tak tahu penyakit. Itu dia panggil kena ain.
Penyakit ain ni, penyakit pandangan mata ni penyakit sungguh. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, innal aina haqqun, penyakit ain itu sungguh. Dalam hadis lain, hadis yang dikeluar oleh hadis akhraju Muslim, Nabi kata al ainu haqqun walau kana syai'un sabiqal qadari sabaqahu al ain. Maknanya kalau penyakit mendahului qadar, penyakit ain lah akan pergi dulu. Maknanya cepat kena. Kata dia dalam kata penyakit ain ni kalau kena ke orang masuk kubur, kalau kena ke kambing masuk puyuk. Dia sedap juga bahasa Arab kata tak. Lau kana nas dakhala al-qabr, kalau kambing dakhala al-qidru. Al-qidru tu makna periuk. Masuk periuk, mati kau itu kena sembelih. Masya-Allah tabarakallah. Jadi penyakit ain ni jangan gurau-gurau, dia ada sungguh. Baik. Timbul juga soalan, kenapa kali pertama dia orang ni pergi, abah dia tak pesan siapa pergi ni mah? Timbul lagi soalan, kita jawab selalu lah senang tak? Kalau dia kata lam yusihim Yaqub, Nabi Yaqub tak berpesan ketika mereka pergi kali pertama. Yang pertamanya kerana dalam keadaan gawat masa tu. Mula-mula berlaku wabak ni, kemarau ni, orang jadi panik. Mereka pun orang tak kenal mana, tak usaha kan. Sebab yang kedua, orang duk sibuk dengan kemarau. Jadi orang ni kelang kabut, jadi orang tak ada cara orang. Tapi bila mereka dah pandai menguruskan negara, keadaan mesti terkawal, makannya cukup, jadi orang mula nak celik mata. Itu kata analisa lah. Analisa yang ketiga, ni agak berat sikit. Dia kata oleh kerana Bunyamin ada sekali, kebimbangan dia tu jadi lebih. Pasal kata orang fobia dah dia ni. Munggu adik-adik ni hok jenis ni sembelih habis dah dulu. Ya, tak kira lah tak mati tu, yang penting mereka telah dakwa adik-adik dia ni Yusuf telah mati. Jadi Nabi Yaqub pun berasa kebimbangan tu tinggi sikit lah. Dia 10 orang ni pernah buat kerja ke Yusuf dulu ni. Ni kan mari ni ke Bunyamin pula. Jadi ada perkara-perkara yang menyebabkan pesannya itu kuat. Baiklah, kita pergi kepada ayat, tengok tak habis lagi ni terjemah ayat tu. Nabi kata, wa ma ughni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillahi alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Yaqub kata, dan aku dengan nasihat aku ini tidaklah dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Ingat, walaupun kita berhati-hati, walaupun kita beringat-ingat, tapi kalau takdir Allah Ta'ala kena. Ya, sebab itulah kata di ulama, wala yanfa'ul hadaru ma'al qadari. La yanfa'ul hadaru ma'al qadar. Tidak memberi manfaat lah kita terlalu berhati-hati, takut sangat. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita kena letak situ. Jangan kita lebih-lebih sangat. Kadang-kadang kita ni beriman dengan SOP lebih sangat daripada kita tawakal kepada Allah. Ini juga berbahaya. Tengok nota di bawah sambungan tadi. Walaupun ia berikhtiar demikian, ambil penjagaan pesannya kuat-kuat, tapi dalam pada itu Yaqub berserah diri kepada Allah. Kerana pada hakikatnya Allah jualah yang berkuasa memberi kebaikan dan menolak bahaya bencana. Cuma atas dasar nasihat, aku beri kepada kamu pandangan. Bukan kita ni dengan cara ni lepaslah. Tengok dia kata apa? Aku dengan nasihat aku ni tak semesti kamu lepas daripada takdir. Kerana kuasa menetapkan sesuatu, sebab dan musabab. Maknanya sebab, berlaku sebab tu hanya tertentu bagi Allah. Kepada Allah jualah aku berserah diri, dan kepadanya lah hendaknya berserah orang-orang yang mahu berserah diri. Jadi Nabi aku ajak pada kita ilmu tawakal. Aku serah diri pada Allah Ta'ala lah, jagamu.
Dan setiap kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah para jemaah sekalian, para pembuat dasar negara kena berhati-hati juga. Ni kita kebimbangan kita juga. Bila kita ketat sangat SOP dengan masjid, sampai masjid ni terkurung sampai begitu sekali. Sedangkan mengikut analisa kata, orang masjid lah orang yang patuh SOP. Jadi kita ketatkan dia sampai dikurung, solat jemaah pun tak boleh. Peringkat awal lockdown orang terima. Sebab semua tempat kena. Macam Nabi Yaqub, pesan yang kali pertama dia kata pergi Mesir. Dia pun tak pesan apa-apa sebab masa tu orang tengah panik. Sama juga kita, bila keadaan telah dapat diuruskan dengan penjarakannya, dengan orang masjid, dengan katanya, tiba-tiba kita tutup masjid. Ni ada orang buat video, saya pun tak nak sebut lah, berasa ialah dia pergi melawat waktu semaya jemaah masjid Kochi, pengawal sekeliling masjid 2-3 orang security. Sebelah di masjid tu taman tempat orang duduk rekreasi, full, penuh kereta. Dia kata rupanya Covid tak mari kecuali di masjid. Maknanya kita akur dengan kearahan pihak pemerintah ulil amri, tapi bab muhasabah begini perlu diambil kira. Anda tengok video Ustaz Indonesia sedap lagi. Ini masalahnya, teriak-teriak kita pemerintah ni mau tutup masjid. Dia tak mau tutup masjid, teriak-teriak. Tapi pasar-pasar, tempat-tempat perhimpunan lain tidak ditutup. Maka jealous lah kita orang masjid ni. Kenapa? Kalau nak tutup, macam peringkat awal dulu, lockdown semua jadi. Baik, balik pada cerita kita. Kita kena letak wala yanfa'ul hadaru minal ma'al qadari. Kita buatlah setara mana SOP pun, kalau takdir Allah Ta'ala kena. Pasal itulah ramai orang kena, dia pun tak tahu. Dia tak bersalah dengan orang, dia tak pergi, tapi takdir Allah Ta'ala mari kena juga. Tapi jangan kata tak payah lagi tu, tak usah duduk cara-cara lah pakai kumpayakum gitu lah. Itu tak boleh. Itu kan dalam hadis kata aqilha wa tawakkal, ika baru surah Tuhan. Ni kita pakai tak ada SOP pun cerita lain pula. Jadi kita dua-dua kena seimbang. Di awal program dulu saya dah sebut, dan kita pada video pendek nasihat kita kata SOP dijaga tapi syariat dipelihara. SOP, tapi jangan sampai peringkat jarak tu duduk sampai 3 sejadah sehingga ni sampai berapa ni. Jadi SOP kata jarak, kita jaraklah sikit. Tapi jangan terlebih jarak. Itu pun kena kami kira. Syariat ni ada peraturan dia, ada kaedah dia. Jadi kita jaga dua-dua, barulah harmoni insya-Allah. La yanfa'ul hadaru ma'al qadari. Kita bertawakal pada Allah sebagaimana yang disarankan, yang diajar oleh Sayyidina Yaqub alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Baiklah. Siapa Mesir? Dengar anak dia kali ini dengan patuh lah. Orang panggil akur dengan SOP yang telah dibuat oleh ayah dia. Takut juga anak dia pun main pesan kuat ni. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allahi min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Allahu Akbar. Dan tatkala mereka masuk menurut arahan yang diberi oleh bapa mereka, jadi ayah dia bagi arahan taujih, masuk pecah-pecah. Nanti masuk dalam bandar, kan dia orang pergi dah hari tu, dia tahu dah lah tempat nak berkumpul mana. Dia panggil point tempat berkumpul tu mana kita masuk, lepas tu kita jumpa dalam. Dia tahu dah sebab dia orang dah pergi. Tidaklah perintahnya itu dapat menyelamatkan mereka dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah sedikit pun. Tuhan takdir dah benda ni akan jadi, jadilah. Tengok nota di bawah. Kerana mereka setelah masuk ke Mesir telah dituduh mencuri bijana bekas minuman raja, dan adik mereka Bunyamin telah ditahan di Mesir. Maknanya ayat ni kata kita tak jadi ikut SOP ayah pun tak lepas juga. Takdir Allah Ta'ala telah menetapkan bahawa Allah nak uji mereka sekuatnya supaya padan dengan apa yang mereka menguji Yusuf waktu dia kecil.
Tetapi yang demikian itu hanyalah melahirkan hajat yang terpendam dalam hatinya Yaqub. Pada tu tengok nota di bawah kata, iaitu perasaan belas kasihan pada anak-anaknya, memberi nasihat. Kata-kata ni biasa diguna oleh sahabat-sahabat kita ni. Kalau kita suruh dia apa-apa, mereka buat, dia kata apa? Illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Mana aku ikut arahanmu tapi tak jadilah. Moga kita tahu dah benda tu tak relevan kata orang. Tak logik, tapi oleh kerana pesan orang tua kita buat. Itu kata-kata illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Semalam kita dah belajar hadhihi bid'atuna ruddat ilaina. Man hak kita orang atas balik kita. Ucapan kita orang guna tanpa kod contohnya, ataupun apa-apa sajalah, maka kita mengatakan hadhihi bid'atuna ruddat ilaina. Hari ini kita belajar satu lagi istilah yang digunakan dalam masal percakapan. Kalau kita orang pesan pada kita, tahu dah benda ni tak jadi, tapi oleh kerana mak kita pesan, ayah kita pesan, kita buat. Kita kata apa? Illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Mana kita ikut arahan tapi tahu dah tak apa jadi. Baiklah. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan sesungguhnya ia orang yang berilmu. Siapa dia? Nabi aku ni ada ilmu, dia nabi. Kerana kami telah mengajarkan dia dengan perantaraan wahyu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui akan rahsia takdir Allah. Sebab itulah Nabi Yaqub ni alaihissalam banyak mengajar kepada kita sabar, menerima takdir, tawakal. Jadi ilmu yang diajar oleh siapa? Oleh Nabi Yaqub. Jadi setiap nabi itu ada poin tersendiri. Dalam perbincangan semalam dengan sahabat-sahabat di Jepun, masalah kenapa kita sibuk sangat duk cara kebab syirik-syirik ni, kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, bapa pada mereka ni, dia sibuk dengan benda ni, masalah tauhid, masalah syirik, masalah penjagaan salat. Itu agenda Ibrahim. Jadi kita kena belajar pasal orang Islam sendiri. Kita kena ajar bab tauhid, perkara yang membatalkan akidah ni. Jangan sedar tidak ajar apa tauhid kau orang Islam dah. Pasal tu ada 1,500 kitab kita yang kita duk mengajar di masjid di surau ni, dia tak masuk tentang pemantapan akidah. Dia duk pergi ke takluk ni, kita itu satu silibus yang perlu kita kena kaji. Sebab kadang-kadang tidak sesuai dengan suasana audien, pendengar-pendengar kita yang bawa telinga. Dulu orang ngaji, orang tulis, orang dhabit, orang catat. Lah ni orang catat berapa ni? Mari dengar tak tahulah kerana. Lepas tu bela-bela duduk main WhatsApp, klik tak tahu kau satu. Jadi kita kena tengok keadaan. Baiklah. Habislah tu dia panggil episod yang ke-12, yang ke-13 kita pergi kepada satu lagi, dia panggil perancangan Yusuf nak tahan adik dia di Mesir. Moga tentu dah dia nak suruh ayah dia mari. Nak panggil ayah dia mari. Dan sebagai langkah pertama, tok adik di Mesir dulu. Adik dia di Mesir, tok sebalik pakai tunggu sini, tunggu ayah mari. Ini tapi perancangan ni rapi. Rapi dibuat oleh Yusuf supaya tak nampak dia tu zalim. Kalau dia tahan gak gini, adik-adik 10 orang bantah. Zalim tuanku. Tuan menteri zalim macam ni. Tapi kita tengok betapa panggil telitinya perancangan yang telah dirancang oleh Yusuf melalui wahyu daripada Allah Azza wa Jalla kepada dia untuk mengumpulkan anak-anak dia secepat mungkin. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, itu beberapa pengajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, jangan duk main dengan penyakit ain. Ana tengok orang kita ni suka sangat duduk post gambar anak-anak comel-comel, tak usahlah duk post. Kita simpan dalam diary keluarga je lah. Untuk tatapan masa depan. Kadang-kadang kita pun gambar anak perempuan kita umur kecil-kecil 5-6 tahun tak untuk aurat dulu lah. Lah ni besar. Orang boleh bayangkan, budak mek ni walaupun umur belah-belah tahun sekarang ni, umur 20 tahun. Orang boleh bayangkan bentuk dia. Dengan rambut dia, dengan perwatakan. Jadi tak usah post lah gambar kecil-kecil. Anak perempuan ni simpanlah.
taruhlah untuk kita. Esok nanti suami nak tengok memori, kita bui album tu. Ni adinda awak dulu masa kecil-kecil dulu. Dengan duduk porang hingohnya dah, dengan macam-macam ada. Baik, kita pergi pada episod 13 sampai akhirnya insya-Allah secara ringkas. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan tatkala mereka masuk mendapatkan Yusuf, suka dah adik-adik dia kumpul balik, pergi ke tempat jumpa Nabi Yusuf. Bila tengok cukup sebelah orang, Nabi Yusuf tarhib, selamat datang, ahlan wa sahlan min ardil min ahli al-Kan'aniyin, mari sini. Sebab cukup syarat bisa masuk, ada Bunyamin. Mari. Tengah duduk sibuk ramai-ramai, Yusuf tarik Bunyamin, tarik dekat. Ia menempatkan saudara kandungnya Bunyamin bersama-samanya. Adik, kecil tu, duduk sini. Duduk sebelah menteri. Abang-abang muka kena dah kak, relax lah, relax, berehat. Budak ni baru mari, duduk sebelah. Yusuf bisik. Qala inni ana akhu. Bunyamin sambil berkata kepadanya, akulah saudaramu Yusuf. Allahu Akbar. Kita tak nak bayangkan. Kalau silat-silat teknika, Bunyamin melompat pergi abang dia, tapi dalam suasana majlis rasmi kerajaan tu tak boleh nak buat gitu kan. Dia kata, ya Bunyamin, ana akhuk fala tabta. Tengok Yusuf luah selalu perasaan, fala tabtais bima kanu ya'malun. Oleh itu janganlah engkau duka cita lagi disebabkan apa yang mereka buat kita dulu. Allahu Akbar. Ingat molek, orang buat tak baik ke orang ni diingati oleh orang, walaupun Yusuf pendam rasa, dia tak luah perasaan, dia layan adik-adik dia, tapi bila jumpa adik-adik dia hot sibuk sebab apa, bisiklah dia, sabar deh, kita duanya buat di geng 10 tu. Gitulah lebih kurang. Tengok 408 di bawah apa dia kata. Menurut riwayatnya, mereka dijamu sebagai tetamu yang kehormat. Allahu Akbar. Hormat cukup syarat ni. Dan diberikan tempat-tempat tinggal. Ada rumah dipanggil, kalau kita sini kat macam homestay lah, rumah tamu, Baitud Diyafah. Manakala adiknya Bunyamin dibawa tinggal di tempatnya sendiri. Oleh kan awak 10 orang sedang molek rumah ni. Ni aku kecil duduk sini. Bagi bilik lain. Senang nak cakap dua beradik. Melepaskan rindu. Berapa puluh tahun terlepas ni. Allahu Akbar. Pada ketika itulah Yusuf memeluk adiknya sambil mengenalkan dirinya dengan berkata, Bun, ana akhuk, akulah Yusuf. Subhanallah. Dan disuruhnya menyembunyikan hal itu. Jangan kekeh, jangan koyak, jangan bagi tahu ke abang-abang. Kita dua ya. Kita tak nak bayangkan tak, mestilah peluk dua orang ni, menangis sangat-sangat terharu kan. Jadi Yusuf berkata, tak usah duduk sedihlah apa yang telah mereka buat kepada kita dulu, yakni disebabkan layanan buruk yang mereka lakukan kepada aku dulu dan kepada engkau selama ni. Mu tahu ke aku ni jatuh masuk capok dalam telaga, mereka anggap aku sudah tidak ada, sampai hari ni pun dia tak kenal lagi Yusuf tu. Baik, Allahu Akbar. Ini episod yang sangat orang panggil sedih lah. Sesar duduk Mesir, bagai-bagai hak nak tukar, nak beli sudah siap. Mulalah episod perancangan. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Sudah. Maka tatkala ia membekalkan mereka dengan bekalan-bekalan makanan,
yang mencukupi keperluan mereka. Maknanya cukuplah. Seekor unta, sore awak balik. Lalu ia meletakkan bijana. Bijana ni gelah ni, minuman raja, di kenderaan saudaranya Bunyamin. Dia pakat dah lah, pengawal dia pun ambil gelah raja ni masuk dalam bekas atas kenderaan hak Bunyamin. Mujur dia tak tukar kereta. Kalau tukar kereta lepas. Jadi tak dalam tu. Tengok nota di bawah ni. Menurut riwayatnya 409, Nabi Yusuf AS setelah itu merancangkan supaya saudara kandungnya Bunyamin tinggal di sini di Mesir. Budak ni penat lah, mereka tahu abad dia. Lalu disuruhnya orang-orangnya meletakkan sebuah bijana yang berharga ke dalam tempat simpanan barang-barang di kenderaan saudaranya Bunyamin. Multak senyap-senyap masuk bagai ni, lepas tu lepas dia pergi. Dia berangkat dah tu, pasal dia kata jahazahum bi jahazim, mana lepas dah, berjalan dah. Setelah mereka pergi, bila dia berjalan, summa azzana muazzinun, kemudian menyerulah orang penyeru, ayyatuhal air, wei kafilah tu, tunggu. Wahai kafilah ni, yakni kafilah unta pengangkut barang-barang orang, itu dia panggil air. Dalam bahasa Arab kata air ni unta dagangan ni, unta tribal, dia panggil air. Buah-buah unta tu, innakum lasariqun, sesungguhnya kamu adalah pencuri. Sudah jempol ni pencuri. Setelah kafilah saudara Yusuf mulai bertolak meninggalkan bandar Mesir, tiba-tiba kedengaran suara penyeru dari orang-orang menteri mengatakan mereka mencuri barang raja. Ini panjang sikit cerita sini ni, kita hurah balik. Dia kata, dia tak kata mencuri barang, saraktum tasriqun, kamu lah. Dia kata innakum lasariqun. Ini bahasa Al-Quran menunjukkan bahawa dakwaan ni bukan dakwaan jahat, tuduh orang curi. Dia kata innakum lasariqun, puak-puakmu ni pencuri. Dia tak kata memencuri, puakmu itu pencuri. Dalam bahasa ni, perbahasa panjang para ulama, dia panggil hadal kalam min babit ta'rid. Bahasa ni menunjukkan ayat belik. Kita tak kata mu ni mencuri bagi raja. Lah, dia kata kamu pencuri. Maksud pencuri ni, ulama tafsir kata banyak makna. Pencuri dengan makna penjahat boleh, pencuri dengan makna pengkhianat boleh. Dan mereka pernah curi Yusuf, campur dalam telaga. Maknanya episod tu berlaku. Bukan kata Nabi Yusuf ni ajar puak-puak puak-puak muazzin dia ni supaya gitu dah orang curi tak tahu kalau lah. Dia kata kamu tu pencuri. Curi ke apa? Mu dulu curi Yusuf, campur dalam telaga. Kamu, maknanya puak-puakmu ni ada masalah. Itu maksud sariqun. Pasal tu dia guna kalimah innakum lasariqun. Dia tak guna kamu ni tasriq, saraktum, mencuri bagi raja ni. Tak, dia tak tuduh hak tu. Dia tuduh peribadi, adik-beradik Yusuf tu memang pencuri. Dia panggil pencuri, orang pengkhianat. Dia panggil khianat lah buat ke Yusuf pelik-pelik tu, kan? Itu ayat yang kita belajar sikit. Mula adalah kamu adalah pencuri. Mencuri, dia kata curi ke apa ni? Ayat 71. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Ketua besar dia Yahuzan paling mari. Mereka bertanya sambil menghadap ke arah orang-orang menteri yang menurut itu, apa benda yang kamu hilang? Hilang apa? Mungkin dia mau tak curi kan? Berani lah. Apa yang hilang? Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa bihi himlu ba'ir
wa ana bihi za'im. Orang-orang menteri menjawab, kami kehilangan cupok raja, bekas minum air, bekas sukatan makanan. Ni, tengok nota 412, cupok raja ialah bejana, bejana itu mana bekas. Bekas minuman yang tersebut itu pada ayat yang lalu, ia juga dijadikan cupok penyukat. Penyukat makanan apa boleh, untuk minum apa boleh. Maknanya macam gelas gitulah, cupok. Boleh buat dua-dua. Kata di pegawai menteri, dan siapa yang memulangkannya akan diberi makanan sebanyak muatan seekor unta lagi. Siapa dihantar balik? Seekor unta muatan. Oi, kuat tawaran. Wa ana bihi za'im, dan aku penjamin. Aku jamin Yusuf akan luluskan benda ni. Itu dia panggil, kalau kita ngaji bab fiqh panjang sini, bab za'im ni, sebab dia kata dia ni penjamin. Kita pun ada jamin ni kan sekarang. Apa-apa nak pinjam duit, pandang penjamin. Kalau orang tu tak bayar, penjamin kena muflis. Ini penjamin. Dia pun jawab balik. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sariqin. Tuan, demi Allah, sesungguhnya kamu sedia mengetahui bahawa kedatangan kami ke bumi Mesir ini bukan untuk membuat kerusakan. Kami bukan mari nak jadi penjahat sini. Kami mari nak minta bantuan. Dan kami pula bukanlah pencuri. Kami ni bukan pencuri. Anak-anak keturunan yang baik-baik. Tadi kita dah bahas kan. Dia tak tuduh kata mencuri barang ni. Dia kata kamu tu pencuri. Mana sifat lama. Itu ayat dia panggil ayat belik. Benar? Kita kena ingat ayat ta'rid bahasa kita. Dia panggil ayat pusing-pusing. Baiklah. Jawab di pegawai. Pegawai jawab pula. Qalu fama jazauhu in kuntum kadhibin. Mu kata mu tak curi? Kamu nafikan? Mu kata mu orang baik? Boleh? Apakah balasan pencuri itu? Kalau kami buka barang ni jumpa, apa balasan? Jika kamu dusta, aku teh. Kami akan buka satu-satu barang atas untamu ni. Jumpa, apa hukuman? Ini hukuman yang kita nak ni. Hak Yusuf nak. Boleh jadi Yusuf tahu dah. Undang-undang di negeri Palestin, Kanaaniyin, ni jazat balasan dia. Orang curi, kita serahkan pencuri itu kepada tuan barang, jadi hamba. Jadi Yusuf nak hati, nak ni. Mereka pun, sebab undang-undang Mesir tak ada lagu ni. Undang-undang Mesir tidak boleh ambil orang jadi hamba dengan sebab mencuri. Mungkin undang-undang lain kena potong tangan ke kena apa ke, tak ada. Tapi undang-undang Kanaaniyin begini. Siapa dia mencuri, kita serah dia kepada tuan barang, dia jadi hamba kawan tu. Jadi mereka ni jawab dengan undang-undang negeri dia. Undang-undang Mesir tak ada. Baik, dia jawab. Qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaa'uh kadzalika najzil zalimin. Mereka menjawab, senang je tuan balasan dia. Siapa yang dapati benda itu di kenderaannya, maka dialah sendiri yang menjadi balasan. Habis cerita, jatuh hukum dah. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Yakni, tengok nota di bawah, orang yang mencuri itu balasannya ditahan sebagai orang tawanan oleh tuan punya harta benda yang dicuri itu. Mu jumpa atas kenderaan mana, ambil dia. Sudah. Ini hak kita nak pahal ni dah ni. Undang-undang ni kita nak. Anak duduk fikir tengok, tak ada ulama tafsir tak sebut. Boleh jadi wallahu alam Yusuf tahu dah undang-undang di negeri dia, orang curi kena tawan. Undang-undang sebelum dia kena capok dari telaga kan? Dia duduk negeri Kanaan. Habislah pegawai pemula buat kerja.
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Maka Yusuf pun mulailah memeriksa tepat-tepat barang mereka. Dia mula adik-adik dulu. Kita mula hak bos dulu. Ambil sara-sara, tak jumpa. Kemudian sebelum tepat Bunyamin, mana ambil kenderaan hak besar dulu. Kemudian ia mengeluarkan benda yang hilang itu dari tempat simpanan barang saudara kandungnya. Buka hak kenderaan Bunyamin, jumpa. Nih. Saudaralah. Abang dia pula tepuk kepala. Saudaralah kena Bunyamin pula dah. Nak balik guana ke jumpa ayah ni. Berair mata pula. Dulu kita balik dengan darah plus ni nak balik ni apa pula ni? Pening dah lah. Demikianlah kata Allah Ta'ala, kadzalika kidna li Yusuf, demikianlah kami jayakan rancangan untuk menyampaikan hajat Nabi Yusuf. Hajat dianya nak tahan Bunyamin di Mesir melalui undang-undang yang membenarkan dia. Undang-undang Mesir tak ada, kan? Undang-undang Kan'aniyin ada. Kita guna kita pakai awak punya undang-undang. Sebab dia sendiri janji. Habis cerita. Mana bila dia tahan Bunyamin enggak, umpan dah lah tu. Dan dengan itu ia akan dapat menarik semua keluarganya yang masih tinggal di Palestin datang berpindah ke Mesir. Itu maknanya nak cepat sikit lah. Dia kata apa? Ni. Maka liya'khudha akhahu fi dinil malik. Tidaklah ia akan dapat mengambil saudara kandungnya menurut undang-undang Raja Mesir, tak boleh ambil. Dia tak boleh tawan orang ni. Kalau dia mungkin kita rendah ke apa benda, nak tangkap dia tak boleh. Tapi dengan undang dia ni boleh. Illa an yasha Allah, kecuali dengan jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tengok nota di bawah 415. Yakni Nabi Yusuf alaihissalam, jika tidaklah kerana pertolongan Allah yang memberi petunjuk hidayah kepadanya, menggunakan cara-cara yang tersebut dan memberi ilham kepada saudara Yusuf, memberi keputusan supaya orang yang bersalah itu ditahan sebagai orang tawanan menurut hukum syariat mereka, agama dia. Tentulah ia tidak akan berjaya menahan saudaranya itu kerana tidak ada undang-undang raja membenarkan perbuatan yang demikian. Dan Yusuf boleh dia guna kuasa menteri, tapi dia tak maulah nampak dia zalim, dia orang baik. Narfa'u darajatin man nasha, dengan ilmu pengetahuan kami tinggikan pangkat kedudukan siapa yang kami kehendaki. Ingat, ini kita kena belajar. Orang ni tinggi darjat, ngaji sekali dengan kita, belajar sekali, tapi dia naik, kita duduk bawah, kan? Tak boleh kata apa. Sama-sama pendakwah, orang ni kalau dia ceramah, orang tu berapa orang ni berapa orang. Jangan duduk dengki. Kita buatlah kerja kita, tak usah duduk peduli dengan orang. Allah kata apa? Hak ni hak penting sekali. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan ada lagi di atas yang lebih dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan ada lagi di atasnya yang mengetahui. Jangan sombong kita, jangan sombong. Tengok nota di 416. Yakni tiap-tiap seorang yang berilmu ada lagi yang lebih alim daripadanya. Demikianlah seterusnya hingga hal itu berakhir kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui dan mengatasi segala-galanya. Jadi kita ni jangan sombong. Kalau kita rasa kita pandai, ramai lagi orang pandai. Ni manusia lah ni agah dia. Kalau kita tegur, siapa awak? Celek mata mari. Pada tu lah anak bergurau. Anak kata dalam dunia ada dua kumpulan pemikir. Satu dia panggil intelek, satu lagi encelek. Entelek ni orang hok cerdik sungguh tu. Ni entelek. Hok seorang lagi
encelek. Kalau kita tegur dia bukan nak dengar, celek mata. Itu dia panggil encelek nama. Encelek mata dia panggil. Ni masalah juga ni. Baiklah, kita tamatkan episod 13 ini. Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Kerah kepala juga adik-adik dia ni pun. Mereka berkata, dia ulah balik apa yang berlaku. Dan kalau Bunyamin mencuri, maka tidaklah pelik, kerana sungguhnya saudara kandungannya dulu Yusuf pernah mencuri. Subhanallah. Baik Yusuf ni. Kalau kita berlepai seperti aku Yusuf, itu dah curi pula dah. Tu waktu tu bagi atas huta tu, baru tahu muka. Masya-Allah, mujulah dia tu Nabi, tidak kita tak. Jadi kita kena belajar dengan akhlak Nabi, barulah kita jadi orang jujur. Tengok nota 417, bila Yusuf mencuri. Jadi dia kata Yusuf mencuri dah. Mana kalau Bunyamin curi, adik-adik dia tak katalah adik-adik ayah dia tak juru. Bahasa jenis adik-adik mak dia tak. Maknanya nak gigit tu deh, nak lain kau mungkin mak lain kan. Macam-macam perangai. Mendengar kata-kata yang menyinggung itu, maka Nabi Yusuf pun menyembunyikan perasaannya. Dada juga orang kata kita curi ni, kita menteri lah ni. Allahu akbar, penat kan. Dan tidak menyatakan pada mereka, sambil berkata dalam hati, Yusuf kata dalam hati dia, antum syarrum makana, kamulah yang lebih buruk keadaannya. Perangai tak habis-habis, tak insah lagi puak ni. Wallahu a'lamu bima tasifun, dan Allah amat mengetahui akan apa yang kamu katakan itu. InsyaAllah kita sambung episod yang ke-14, rayuan daripada adik-beradik dia bagaimana nak melepaskan Yusuf, nak melepaskan Bunyamin. InsyaAllah dalam sedia akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.